الحمد لله القائل وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk kebersihan identiti seorang mukmin. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersihan dalam bahasa Arab sering dikaitkan dengan dua istilah utama, yaitu an-nadhafah dan at-taharah, yang masing-masing mempunyai makna dan penekanan yang tersendiri. An-nadhafah merujuk kepada kebersihan dari sudut luaran dan fizikal, iaitu menjaga tubuh badan, pakaian, tempat tinggal serta persekitaran daripada kotoran, bau yang tidak menyenangkan dan perkara yang menimbulkan ketidakselesaan. Manakala at-taharah pula membawa makna yang lebih khusus dan mendalam, iaitu kesucian menurut syarak, bersih dan bebas daripada segala bentuk najis, sama ada najis hissi, iaitu boleh dilihat dengan mata kasar yang mencemari tubuh dan tempat ibadah, maupun najis maknawi yang merosakkan jiwa seperti dosa, keaiban dan perbuatan maksiat. Islam menjadikan taharah sebagai syarat sah bagi ibadah-ibadah tertentu seperti salat dan tawaf, sekaligus mendidik umat dengan nilai ketertiban, disiplin dan kepatuhan terhadap aturan syariat. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya bahawa Dia mengasihi hamba-hambanya yang suka untuk membersihkan diri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan golongan al-mutatahhirin iaitu orang yang sentiasa mensucikan diri, adalah suci daripada sebarang kekotoran fizikal dan juga suci daripada sebarang dosa. Ini bermakna Islam menekankan kebersihan pada aspek rohani dan juga jasmani. Sidang Jumaat yang berbahagia, pengarang kitab Fiqh Al-Manhaji menjelaskan bahawa salah satu hikmah utama diwajibkan bersuci ialah kerana ia selaras dengan fitrah manusia. Secara semula jadi, manusia sememangnya suka kepada keindahan dan kebersihan. Oleh sebab itu, Islam sebagai agama yang selari dengan fitrah manusia memerintahkan setiap individu mukmin agar sentiasa menjaga kebersihan dan memelihara kesucian diri. Nabi SAW pernah memberitahu para sahabat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Hanzaliyah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum shamatun fil nas fa inna Allah ta'ala la yuhibbul fuhsh wa la tafahush.
kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, maka perkemaskanlah kenderaan dan pakaianmu sehingga kamu kelihatan menarik dan disenangi oleh orang ramai. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan. Riwayat Abu Dawud. Saudaraku sidang muslimin yang dimuliakan, melihat realiti keadaan hari ini, jelas masih wujud sikap memandang ringan terhadap tuntutan kesucian dan kebersihan. Lihat sahaja di tandas-tandas awam masih dicemari najis yang tidak dibersihkan, sampah dibuang sesuka hati di jalan raya, bau yang tidak menyenangkan di premis-premis rumah kedai, bahkan adab kebersihan di masjid dan tempat awam yang lain semakin terhakis. Sesungguhnya perbuatan mencemar dan merosakkan ini mencerminkan sikap dangkal, jahil dan mementingkan diri sendiri, bukannya cerminan ajaran Islam yang sebenar. Seorang mukmin yang iman dan akhlaknya selari dengan tuntutan Islam tidak akan mengabaikan kebersihan, malah sentiasa berusaha menunaikan tanggungjawab menjaga keselesaan dan hak orang lain. Menarik untuk kita renungkan, di beberapa negara sebelah timur, aspek kebersihan dan pengurusan persekitaran sangat diberi perhatian. Hal ini seharusnya menyedarkan kita bahawa nilai-nilai tersebut sebenarnya telah lama diajar dalam Islam. Sebagai umat yang menjadikan Islam sebagai cara hidup, sewajarnya kita lebih ke hadapan dalam mengamalkan kebersihan zahir dan batin. Kesemuanya ini hakikatnya mencerminkan kepribadian individu dan masyarakat mukmin. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pelajaran untuk dijadikan pedoman kehidupan kita. Yang pertama, kita hendaklah menjadikan kebersihan dan kesucian sebagai penghayatan iman yang menyeluruh dengan memelihara kebersihan diri, pakaian, tempat ibadah dan persekitaran, kerana daripadanya terpancar keindahan akhlak seorang mukmin. Yang kedua, kita hendaklah bersama-sama dengan pihak bertanggungjawab bekerjasama erat atas dasar kesedaran dan sikap tanggungjawab agar usaha menjaga kebersihan persekitaran dapat dilaksanakan secara berterusan dan memberi manfaat kepada semua. Dan yang ketiga, kita hendaklah prihatin terhadap keselesaan dan hak orang lain dengan menjaga kebersihan, adab dan tingkah laku agar kehadiran kita membawa kebaikan dan menjadi syiar keindahan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya telah berjaya orang yang menyucikan jiwanya dengan iman dan amalan saleh, dan sesungguhnya telah rugi orang yang mengotorinya dengan sebab maksiat. Surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi anzala ash-shari'ah هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك السمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.